سبيل الله كمثل حبة آمنت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أشرق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنيه فاردد إلي إن حاجت إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Nazir Timbalan, Setiausaha, Bendahari, ahli-ahli jurukuasa masjid yang saya kasih, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, dan yang saya hormati Tuan Haji Fadil dan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan tafsiran surah Al-Fatihah. Tafsiran surah Al-Fatihah dalam tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman maknanya pemurah. Ar-Rahim maknanya penyayang ataupun Maha mengasihani. Boleh belakalah nak letak makna Maha Penyayang pun boleh. Nak letakkan makna Maha mengasihani pun boleh. Ar-Rahim penyayang, penyayang ataupun mengasihani, ataupun Ar-Rahman pemurah. Ar-Rahman pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang ataupun Maha Pengasihani. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah ini ianya disebut Al-Fatihah kerana ianya pembukaan kitab. Al-Fatihah itu maknanya pembukaan.
Al-Fatihah itu makna pembukaan, berasal daripada perkataan fataha. Fataha yaftahu. Fataha makna buka. Fataha buka, yaftahul bab, dia buka pintu, buka. Jadi Al-Fatihah ni disebutkan nama surah Al-Fatihah kerana ianya surah yang berada di awal Al-Quran, pembukaan kepada Al-Quran. Maka sebab itulah namanya Al-Fatihah. Allah Ta'ala yang berikan nama ini Al-Fatihah, tetapi ianya memanglah bertepatan dengan pembukaan kepada sembahyang. Pembukaan kepada Al-Quran. Surah ini juga dinamakan Al-Fatihah kerana ianya pembukaan kepada bacaan dalam sembahyang. Pembukaan bacaan dalam sembahyang. Kita angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi rukun yang pertama, rukun qauli yang pertama lepas kita takbiratul ihram, Al-Fatihah. Orang tanya, iftitah tu macam mana doa iftitah? Iftitah tu ianya sunat. Tak baca tak apa, tapi jangan tak baca surah doa iftitah ni, rugi, pahala besar. Surah Al-Fatihah, ayat doa iftitah ni, kalau kita rujuk dalam riwayat hadis Nabi ni pada mulanya Nabi tak ajar pun kepada sahabat doa iftitah. Makna Nabi tak kata pun bila kita sembahyang ni, bila lepas akad takbir kita kena baca doa iftitah. Tapi ada seorang sahabat tu, lepas dia akad takbir dia baca doa iftitah. Sahabat Nabi ni, walaupun mereka ini bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi mereka ini punya keistimewaan. Mereka ini punya karamah. Mereka ini dekat dengan Allah Ta'ala. Dan ada di antara mereka yang diberikan ilmu laduni. Walaupun Nabi tidak bagi tahu kena baca, tapi mereka baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, sampai habis. Lepas selesai sembahyang, Nabi tanya siapa dia yang baca tadi doa tadi. Lepas dia angkat takbir, dia baca doa tadi, siapa dia? Ada seorang sahabat tu, dia mengakulah dia yang baca. Nabi kata apa? Aku lihat arash bergegar. Arash bergegar. Allah Ta'ala turun rahmat kepada dia. Dalam riwayat lain sebut, aku lihat beberapa malaikat berebut tulis pahala kepada orang yang baca tadi. Berebut tulis pahala. 6 malaikat duk berebut tulis pahala kepada si pembacanya itu. Besarnya pahala orang yang baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira, itu puji-pujian kepada Allah Ta'ala, Allah yang maha besar. Allahu akbaru kabira walhamdulillah, dan segala puji bagi Tuhan. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini semua puji-puji kepada Allah Ta'ala. Besar sangat-sangat pahala dia, sampai malaikat berebut nak tulis pahala kepada si pembacanya. Maka sebab itulah kita disunatkan baca doa iftitah, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Bukan sembahyang fardu saja, sembahyang sunat pun baca doa iftitah. Para ulama bagi tahu paling kurang pun paling malas lah, maknanya lepas tu tak adalah
Yang malah ni, paling malah tu baca sikit pun tak apa. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu pun tak apa tu. Kalau tak nak baca semua sekali lah, nak cepat ke ya? Kalau tak ada nak pergi mana-mana, tak ada lorak nak pergi mana-mana, nah, baca sampai habis lah. Rugi kita ni nak dapatkan pahala, ya. Jadi sembahyang ni kita buat ni bukan kira nak ambil sunat gitu je, kira ialah buatlah, kalau kita buat habis kita buat, bukan macam tu. Sembahyang ni kita menghadap Allah Ta'ala. Jadi kita buatlah biar sesempurna mungkin, buat biar puas hati, ada kualiti. Sembahyang itu ada kualiti, baru sedap sembahyang tu. Azub, ada nikmat. Bila kat takbir ni kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Jadi sembahyang dengan sempurna, jaga bacaan kita, jaga semua pergerakan kita. Yang sunat-sunat pun kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau benda sunat kita tidak buat dalam solat, dalam sembahyang, kita tak buat benda sunat, tak buat benda sunat, maka hukumnya makruh, kata Imam Nawawi. Jadi rugilah kita, ambil peluang baca, nak rebut peluang baca doa iftitah itu. Jadi surah Al-Fatihah ini dinamakan surah Al-Fatihah kerana ianya pembukaan kepada kitab. Yang kedua, pembukaan kepada bacaan dalam sembahyang. Dua, Quran dan juga sembahyang. Jadi Fatihah ni mana pembukaan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab. Anas bin Malik ni seorang hamba Nabi. Beliau ni pada asalnya bukan hamba. Beliau ni orang biasa, merdeka macam biasa. Macam kita-kita ni semua merdeka belaka kan. Lawan merdeka itu hamba. Jadi satu hari ibunya Ummu Sulaim pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku nak hadiahkan sesuatu kepada kamu. Aku ini tidak punya harta seperti mana para sahabat yang lain. Para sahabat suka beri hadiah kepada Nabi kerana mereka nak dapatkan pahala lebih. Jadi Nabi pun ambil lah semua pemberian sahabat itu kerana ianya berupa hadiah. Tetapi Nabi tidak gunakan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya Nabi akan berikan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Itu sifat Nabi. Nabi ambil sebab nak dapat, ya, kalau Nabi tak ambil, hajat sahabat nak dapatkan pahala lebih tu tak tercapai. Nabi ambil, tapi Nabi akan berikan kepada sahabat-sahabat yang lebih memerlukan. Ummu Sulaim ni pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ni tak ada sesuatu yang nak beri kepada kamu, melainkan aku ini ada anak aku seorang saja. Anak lelaki aku ini nama Anas. Aku tidak ada harta yang lain melainkan anak aku ini seorang saja. Hari ini aku nak hadiahkan anak aku ini kepada kamu. Ambillah ya Rasulullah sebagai budak kamu, sebagai hamba kamu. Nabi SAW tidak pernah sekat kemahuan para sahabat. Nabi pun ambil lah, dan Nabi tidak berilah kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu ialah keinginan daripada Ummu Sulaim, ibunya sendiri. Nak Nabi jadikan dia sebagai hambanya. Maka dululah Anas dengan Nabi SAW lebih kurang 10 tahun. Semenjak usianya 7 tahun. Dan bila genap umurnya 17 tahun, Nabi memanggil ibunya Ummu Sulaim dan Nabi suruhkan balik
kepada ibunya, aku nak hadiahkan balik kepada kamu anak kamu ini. Di ketika itu Anas bin Malik seorang yang hebat, seorang yang pintar, alim. Rupa-rupanya Nabi ambil dia jadi budak Nabi, jadi hamba Nabi, kerana dia Nabi nak ajarkan ilmu. Anas bin Malik ini sentiasa berdampingan dengan Nabi. Di mana Nabi pergi, di situlah dia ada. Dia ikut je Nabi. Dialah yang sediakan air wuduk Nabi, air mandi Nabi dan sebagainya. Dia duduk dengan Nabi, sentiasa dengan Nabi. Ini Anas bin Malik, seorang yang sangat alim, walaupun usianya baru remaja, 17 tahun. Bila ibunya tengok anaknya balik dalam keadaan berlainan daripada dulu, sukanya ibunya. Dan ketika itulah ibunya bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada anak aku ini ya Rasulullah, agar dia dimurahkan rezeki. Anas bin Malik, Nabi pun doakan kepadanya. Nabi ajar kepada Anas bin Malik supaya bacakan doa, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Ya Allah, engkau kayakanlah aku, aghnini bifadlika, dengan kemuliaan engkau kayakanlah aku dengan kelebihan, dengan kurniaanmu ya Allah. Amma siwak, melebihi daripada kekayaan selain daripada engkau. Itu bentuk umum, doa bentuk umum ya. Melebihi kekayaan selain daripada engkau. Wa bihalalika an haramik, dan yang halal sahaja, bukan daripada yang haram. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Anas bin Malik bacalah doa itu. Berkat doa yang Nabi ajar kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik dikurniakan anak seramai 100 orang. Usianya ketika meninggal dunia 99 tahun. Panjang usia. Beliau meninggal ketika menjadi governor di salah sebuah tempat jajahan takluk Islam. Anas bin Malik. Tok guru saya bagi satu tips doa. Siapa-siapa yang nak buah rezeki, nak rezeki halal, nak cepat kaya lah, nak buah rezeki, amalkanlah baca doa yang Nabi ajar kepada Anas bin Malik. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. 70 kali. Baca pada hari Jumaat. Tak kira lah masa mana pun. Tapi jangan kurang, jangan lebih. 70 kali. Itu sebagai satu tambahan je lah tuan-tuan ya. Tambahan. Anas bin Malik menceritakan Al-Fatihah itu juga disebut sebagai Ummul Kitab, ibu kepada kitab. Jadi Nabi bagi tahu dalam hadis ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ialah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Masani. Kita boleh panggil surah Al-Fatihah itu yang bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ianya sebagai Ummul Quran, ibu kepada Quran, ibu kepada kitab. Kitab ni mana Quran lah. Disebut ibu Quran ataupun ibu kitab.
Dia tak sebut ayah, dia tak sebut bapa, dia sebut ibu. Sebab ibu ni martabat lebih tinggi daripada ayah. Martabat ibu 3 kali ganda lebih daripada ayah. Ada sahabat tanya Nabi, siapa dia yang aku perlu baik kepadanya, berbuat baik kepadanya? Nabi kata, ibumu. Selepas itu, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Selepas itu, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Selepas itu, siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Ibu ni 3 kali ganda lebih tinggi darjat daripada ayah. Ibu ni martabat tinggi. Kalau kita nak berdoa lah, doa tu nak khusus, nak ada kekuatan, doa kepada seorang, sebut nama ibu dia sekali. Kalau suami dia nak isterinya, taati dia, tidak lawan dia, sebut nama bini, sebut nama mak dia, mak bini kita. Aisyah contohnya, isteri nama Aisyah, ibu isteri itu nama Asna. Ya Allah, engkau jadikanlah Aisyah binti Asna istriku yang sentiasa mentaatiku, ya Allah. Jadikan dia seorang yang sayang kepadaku, ya Allah. Ada orang apa-apa, sebut nama ibu sekali. Isteri pun sama, doakan kepada suami, sebut nama suami itu dan nama ibu dia. Katakanlah ibu dia nama Fadli. Fadli ni, Fadli lah, Fadli nama Fadli. Nama Fadli, contohnya. Ibunya nama Fatimah. Fatimah, Fadli binti Fatimah. Sebut nama ibu dalam doa kita tu, dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan. Kita doakan kepada seseorang dalam doa itu, maka malaikat yang berada di kepala kita akan aminkan doa itu. Ini hadis sahih, tuan-tuan, hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inda ra'sihi malakun muwakkal, kullama da'a li akhihi bi khairin yaqulul malakul muwakkal amin. Yaqulul malakul muwakkal bihi amin. Amin walaka bimislin. Jadi bila kita berdoa kepada seorang, dalam doa kita itu ada malaikat yang akan mengaminkan kita. Kalau tidak berdoa kepada orang, dalam hadis itu tak sebut malaikat aminkan. Jadi kena sebut dalam doa seseorang, doa kepada seseorang. Dan nak sedap lagi, sebut nama ibu dia sekali. Kalau tahu ibu dia lah. Kalau bini kita tahulah nama ibu dia. Tak, suami kita tahulah nama ibu dia. Kalau adik-beradik kita tahulah. Tapi kalau kawan kita ni, susah juga nak tahu lah. Jarang nak tahu ni. Setakat tahu nama ayah dia tahulah kan. Nama ibu ni jarang ni sebut ni. Jarang tahu. Nak sedap tahu nama ibu lah. Disebut Ummul Quran. Fatihah ini Ummul Quran, ibu kepada Quran ataupun ibu sebagai ibu kepada kitab. Juga disebut sebagai As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. As-Sab'ul Masani 7. As-Sab'u itu makna 7. As-Sab'ul Masani 7 ayat. Masani yang diulang-ulang. Kan kita duk baca 7 ayat ini berulang-ulang. Dalam sehari 17 kali baca. Maka sebab itulah dinamakan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Fatihah ini ianya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, ianya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada yang baca kuat,
seperti kita mazhab Syafi'i kena baca kuat lah. Yalah kalau kita sembahyang seorang sekadar kita je lah. Sembahyang berjemaah tu lain lah, nah. Jadi imam dia kena baca kuat. Jadi kena baca bismillahirrahmanirrahim tu kuat. Kalau Hambali dia tak baca kuat, dia baca perlahan. Kita pergi ke Mekah, Masjidil Haram, ke Madinah, Masjid Nabawi, tu imam takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak baca bismillah kau. Dia baca perlahan. Dalam mazhab Hambali baca perlahan. Kita sunat baca kuat, dia sunat baca perlahan. Maliki lebih kurang kita. Maliki lebih kurang kita. Adapun Syafi'i, adapun Hanafi, dia tak baca. Dia tak baca Hanafi ni. Hanafi ni dia ringan, mazhab yang sangat ringan. Tak baca Fatihah pun tak apa. Kalau kita rujuk dalam perbahasan kitab fiqh berkenaan dengan Fatihah. Fatihah tak baca pun tak apa. Baca mana-mana surah yang lain boleh, tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka kamu bacalah mana-mana apa yang mudah bagi kamu dalam Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi dalam mazhab Hanafi ada yang berpandangan tak baca Fatihah pun tak apa. Jadi kita ambil mazhab kita lah, Imam Syafi'i lah, sedap sikit baca Fatihah ni, sebab dia ada kelebihan yang banyak. Maka sebab itulah dinamanya As-Sab'ul Masani. Cuma dalam semayang walaupun ayat tu ada 7, kita nak wakaf 7 pun boleh, nak wakaf 8 pun boleh, tak ada masalah. Kalau wakaf 7 tu lebih baik lah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang ketujuh ini panjang. Kalau kita baca gini ni, bolehlah baca straight tu, tak. Tapi kalau kita dalam semayang kena jadi tu imam pula, kena Haji Fadil semput juga. Jangan paksa lah. Maka sebab itulah ada riwayat dalam ilmu qiraah ini wakaf 8. Jadi tak salah lah kalau kita nak wakaf 8 ataupun kita dengan tu imam wakaf 8. Wakaf 8 tu mana ayat yang ke-7 tu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia berhenti situ kan. Lepas tu disambung, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh, tak apa. Dekat Masjid Haram pun tu imam wakaf. Selalu wakaf tu imam. Yalah, selalu wakaf tu imam. Ayat yang ke-7 dia wakaf, buat 8. Makna buat 8 wakaf lah. Walaupun bismillah kita tak dengar dia baca kan. Tapi wakaf 8. Ada riwayat yang kata wakaf 8. Jadi tuan-tuan nak wakaf 8 boleh lah, tak ada masalah. Saya pun wakaf 8 juga. Kadang-kadang wakaf 7. Bila segar, bila kuat kan. Bila semput-semput kan, jadi tu imam ni, dia semput selalu jadi tu imam ni. Maksud saya kurang jadi tu imam. Melainkan solat Jumaat lah. Kalau Jumaat khutbah sunat, khatib juga yang jadi imam. Ketika itu saya jadi imam lah. Tapi ada juga, banyak kali juga saya suruh tu imam yang jadi imam. Jadi kalau tempat lain-lain tu, kalau orang suruh jadi tu imam, bagi tu imam yang ada dulu lah. Tak imam ni. Jadi tuan-tuan, nak wakaf 7 boleh, nak wakaf 8 boleh. Tapi yang paling afdalnya wakaf 7 lah, bagi mereka yang sempat nafas tu. Yang tak sempat nafas tu, yang semput tu, jangan dipaksa, nanti mati dalam solat. Eloklah mati dalam solat ni. Tapi panjang tak panjang umur lah. Itu dia lah. Jangan dipaksa lah, berhenti. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, surah Fatihah ini Tok Guru saya kata kita boleh amalkan dalam sehari-hari, dalam kehidupan seharian kita boleh amalkan.
Tok guru saya seorang ulama besar. Ulama besar. Seorang wali Allah. Beliau tak mengaku wali Allah. Wali-wali ni tak mengaku dia wali, tapi punya karamah, dan kita boleh rasalah dia seorang wali Allah. Bila dia bercakap semua, bila dia bercakap yang masuk dalam kalbu terus, masuk tu dalam kalbu, nak ada rasa kekuatan nak beramal. Anak murid dia penuh, masjid besar, masjid luas, penuh. Bila dia mengajar, penuh anak murid, penuh. Pakaian putih belakang, penuh. Di luar masjid tu padang yang luas, penuh. Bukan dalam masjid saja, di luar, di padang pun penuh anak murid, ramai anak murid. Bila bercakap saja masuk kalbu. Bukan di Malaysia lah, bukan di Malaysia, tak ada di Malaysia, bukan di Malaysia, di luar negara. Tok guru saya kata, amalkanlah Fatihah, amalkan surah Fatihah. Sesiapa yang nak sukses dalam kehidupan dia, siapa yang nak dipermudahkan segala urusan dia, Allah Ta'ala permudahkan segala urusan dia. Rezekinya murah, apa sahaja yang dia nak Allah Ta'ala permudahkan, insya-Allah. Amalkan bacaan surah Al-Fatihah 41 kali sehari. Fatihah ni ummul Quran, ibu Quran. Ummul kitab, ibu kepada kitab Quran. Semua ayat dalam Al-Quran yang mengandungi 6,236 ayat, semua terkandung dalam Al-Fatihah. Ada 77,439 perkataan, semua terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dan ada 346,746 huruf, ianya semua ada dalam Al-Fatihah. Hebatnya surah Al-Fatihah. Cuma cara baca itulah, cara baca itu dia ada cara dia. Wakaf 7, wakaf 7, baca a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakaf. Fatihah yang pertama kena baca a'udzubillah. Fatihah yang kedua sampai yang 41 tak payah baca lagi a'udzubillah. Yang pertama baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu wakaf yang pertama. Ayat nombor 1 dengan nombor 2 sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti situ, jadikan satu wakaf. 2, Ar-Rahmanir-Rahim, wakaf. Maliki yaumiddin, wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kelima, wakaf. Ihdinas siratal mustaqim, wakaf. Ini yang keenam. Yang ke-7 tak boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-7 wakaf. Semua 7 wakaf ada kaedah dia. Jadi Fatihah yang pertama kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat nombor 1, nombor 2 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadikan satu wakaf. Wakaf yang kedua. Lepas tu yang lain itu satu ayat satu wakaf, satu ayat satu wakaf. Jadi semuanya 7 wakaf. Bacaan Fatihah yang kedua tak perlu lagi baca a'udzubillah, hanya terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat nombor 1, nombor 2 wakaf macam tadilah, jadikan satu wakaf. Ar-Rahmanir-Rahim, ini yang kedua. Maliki yaumiddin, yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keempat.
ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang keenam. Jadi bacaan Fatihah yang kedua sehingga 41 itu wakaf 6 sahaja. Tak perlu lagi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kaedah dia, amalan kita. Siapa-siapa yang nak dipermudahkan segala urusan dia. Hebat Fatihah ni tuan-tuan. Siapa yang punya masalah rumah tangga ke, nak ramal masalah rumah tangga ni, anak-anak ke, anak-anak kerah kepala ke, macam-macam lah, amalkanlah Fatihah ini 41 kali sehari, insya-Allah Allah Ta'ala permudahkan segala-galanya. Rezeki pun murah. Nak baca macam mana? Nak baca macam, bila masa nak baca itu, seelok-eloknya bacalah sebelum subuh. Seelok-elok sebelum subuh lah. Pukul 4 pagi ke, pukul 5 ke, sebelum subuh. Itu seelok-elok lah. Seelok-eloknya baca sekaligus lah 41 kali tu. Sekejap je, tak sampai setengah jam pun. Sekejap je. Kalau siapa yang dah amalkan tahulah, bukannya lama. Bukannya kita baca seperti mana kita baca Quran tu, baca cepat pun tak apa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Cuma wakaf tu kena ikut tertib dia lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai 41 kali. Bacalah kalau bolehlah sebelum subuh lah. Nak kuat, nak cepat, nak kuat, ada kekuatan Fatihah itu, baca sebelum subuh lah. Kalau sekiranya tak sempat, bacalah ketika mana pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Baca sikit-sikit pun boleh. 5 kali baca, lepas tu 5 kali pula kan, lepas asar ke, maghrib ke, contohnya. Asalkan cukup 41 kali sehari. Yang penting istiqamah. Ini yang payah ni. Kalau hari ni kita amalkan, ada semangat lagi. Besok mungkin ada semangat lagi. Tapi mungkin 3-4 hari kemudian, mungkin minggu depan dia makin luntur lah. Ini istiqamah ni penting. Istiqamah ni dia boleh rasa dia punya Allah Ta'ala bagi sesuatu kepada kita itu, keberkatan amalan kita itu lepas 40 hari itu. Kita nak biar 40 hari itu, 40 hari dulu. Bila lepas 40 hari pula. Lepas 40 hari pula. Biar cukup 120 hari. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tiupkan roh amalan kita bila 120 hari. Sperma dan ovum bila bercantum dalam rahim ibu, 40 hari itu air mani, 40 hari kemudian darah, 40 hari kemudian lagi daging. Lepas itulah bila cukup 120 hari, 4 bulan Allah Ta'ala tiupkan roh. Jadi amalan yang kita amalkan ini, kalau boleh biar cukup 40 hari dulu. Biar 40 hari dulu. Lepas tu dia ada kekuatan 40 hari lagi. Lepas tu sambung lagi 40 hari, biar cukup 120 hari. Ada kekuatan, ada roh. Itu dari segi amalan kita, zikir kepada Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ajarkanlah kepada anak-anak kita apa yang kita dengarkan tadi, kita sama-sama membincangkan tadi, surah Fatihah itu untuk kebaikan. Sesiapa yang tak dapat jodoh, anak-anak perempuan yang belum dapat jodoh lagi, tak ada orang masuk Minang,
Umur dah dekat 40, bimbang, risau anak, ayah bimbang, mak bimbang. Suruh dia baca. Suruh anak itu baca, amalkan. Tiba-tiba si ayah yang baca. Nah, dia tengok si ayah yang tambah seorang lagi. Baik. Mana hajat kita lah, Allah Ta'ala akan capaikan hajat kita, insya-Allah. Itu rezeki. Sebab kita nak sesuatu ni, kita minta dengan Allah Ta'ala. Dan nak minta dengan Allah Ta'ala tu, kita kena usaha. Usaha kita lah tu. Doa kita itu, usaha lah. Doa. Ini semua kerja Allah Ta'ala melakukan. Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, yang terakhir pada pagi ni. Saya ambilkan satu perenggan sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Surah ini juga disebut sebagai Alhamdu. Al-Fatihah ini juga disebut sebagai Alhamdu. Alhamdu ni mana? Pujian lah. Surah Al-Fatihah ini juga disebut sebagai Alhamdu. Alhamdu ni mana? Pujian. Juga disebut sebagai As-Salah. As-Salah, sembahyang. Rupa-rupanya sembahyang. Surah Fatihah ni juga disebut As-Salah, sembahyang. Sebab apa? Sebab kita bila sembahyang, mula-mula sekali kita baca Fatihah. Jadi as-salah ni bukan makna sembahyang saja, juga makna kepada Al-Fatihah. Nama kepada surah Al-Fatihah. Ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW daripada Tuhannya. Ini hadis kursi. Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini hadis kursi. Aku membahagi sembahyang itu antara diriku dengan hamba-Ku. Tak berapa nampak tulisan. Kena pakai spek. Ingat ke muda lagi. Rupa-rupanya memang kena pakai spek. Umur makin lanjut. Belah-belah dah ni. Aduh. Duk gini pun tak nampak. Baik. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ini adalah hadis kursi, aku membahagi solat, membahagi sembahyang itu antara diriku dengan hamba-Ku. Bila kita angkat takbir, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, Allahu Akbar. Ingat, bila kita masuk saja sembahyang, takbir saja, Allahu Akbar, lalu Allah Ta'ala terus bahagikan solat kita dua bahagian, antara diriku dan hamba-Ku. Bila masuk saja sembahyang, Allah Ta'ala bagikan terus sembahyang kita itu kepada dua bahagian. Yang pertama untuk diriku dan untuk hamba-Ku. Kita separuh, Allah Ta'ala separuh. Maknanya apa? Bila kita sembahyang, kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Berdialog, dialog, bercakap dengan Allah Ta'ala, berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah sembahyang ni, tuan-tuan, sembahyanglah dengan penuh kualiti, sempurna mungkin. Jaga tamak-ninah, jaga benda-benda sunat, di samping yang wajib tu, yang rukun tu, yang rukun tu memanglah, yang sunat tu. Sebab kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Imam Nawawi kata makruh kalau tak buat benda-benda sunat dalam sembahyang. Dan jika seorang hamba-Ku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Bila kita sebut saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji ya Allah Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala bagi tahu kita, kamu telah memuji aku, hamba-Ku telah memuji aku, aku telah dipuji oleh hamba-Ku, aku telah dipuji oleh kamu, wahai Fadil. Contohnya ya, bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala, aku telah dipuji olehmu, wahai Fadil. Sukanya Allah Ta'ala jawab balik apa yang kita sebutkan itu. Bila mana kita sebut
Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, ataupun maha pengasihani. Ar-Rahmanir Rahim, bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku, kamu telah menyanjungiku, Oh, sukanya Allah Ta'ala kepada kita, kamu telah menyanjungiku. Allah hebat. Bila mana kita sebut Maliki Yaumiddin, engkaulah raja. Maliki Yaumiddin, engkaulah raja yang menguasai hari pembalasan. Siapa dia yang nak jadi pemimpin yang baik? Ialah keluarga pun pemimpin juga kan? Keluarga pun pemimpin juga. Kita sebagai pemimpin keluarga boleh amalkan nama Tuhan Malik. Ya Malik, Ya Malik, sebut 64 kali. 64 kali, jangan kurang, jangan lebih. Dia ada formula dia. Dia nama-nama Tuhan tu ada formula dia, ada formula dia. Dia dari segi pengamalan zikir ini, dia ada formula dia lah. Mim itu ada angka dia. Alif itu ada angka dia. Lam itu ada angka dia. Kaf itu ada angka dia. Campur-campur tu. Sebab itulah saya kata tadi 64 kali. Amalkanlah lepas sembahyang fardu ke, paling kurang sekali sehari pun tak apa. Segi amalan. Siapa-siapa yang nak hati dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga hati dia. Sebut Ya Muhyi, itu nama Tuhan belaka. Ya Muhyi, Muhyi, Ya Muhyi, wahai Tuhan yang menghidupkan hati, Tapi sebut 68 kali. Dia ada kaedah dia, 68 kali. Sebab mim itu ada angka dia, ha itu ada angka dia, ya itu ada angka dia, ya yang kedua juga ada angka dia. Campur-campur 68 kali. Dia ada angka dia 68. Siapa yang nak dipermudahkan urusan dia, dimurahkan rezeki, sebutlah nama Tuhan Ya Kabir, Ya Kabir, Ya Kabir. Kabir itu nama Tuhan, salah satu daripada nama Tuhan. Berapa kali? 232 kali. Dia ada angka dia. Dari segi pengamalan zikir, ada kekuatan. Jadi kalau kita ikut sebut ya, dia ruh itulah kuranglah. Itu dia. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, engkaulah raja yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memuliakanku. Kamu telah memuliakan aku. Allah Ta'ala bisik dengan kita, kamu telah muliakan aku, sukanya aku. Allah Ta'ala suka sangat-sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Maliki Yaumiddin, puji juga kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita sebut ayat nombor 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kita kena ingat tuan-tuan. Bila sebut saja Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama ada kita semayang seorang-seorang ataupun kita dengar tu imam baca, apa yang kita perlu buat? Bila kita sebut saja Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun kita dengar tu imam baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala kata apa? Inilah bahagian diriku dan hambaku. Bergabung. Ayat nombor 5 ni, bila kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah bahagian diriku dan hambaku. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta, kita minta apa dengan Allah Ta'ala? Bila kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami mengabdikan diri, dan akan dikau wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami minta pertolongan. Apa dia pertolongan yang kita nak minta dengan Allah Ta'ala? Apa dia? Niat dalam hati kita, niat. Jangan hanya sekadar baca saja. Rugi, sangat-sangat rugi ketika mana kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun kita dengar tu imam baca dalam sembahyang. Yang tu imam baca perlahan tu lainlah. Sembahyang sir, zuhur, asar, kita sendiri baca.
Semayang subuh, maghrib, isyak, Tok Imam baca, niat dalam hati apa dia yang kita nak. Kerana ketika itu Allah Ta'ala menyatakan, inilah bahagian diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ini tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan. Saya baca ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi Al-Allamah Ibnu Katsir menyatakan, inilah kekuatan ruh sembahyang kita. Permintaan kita yang sangat mustajab dalam sembahyang. Di antara tempat yang mustajab ialah dalam bacaan Fatihah ini. Bila kita doakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niat apa yang kita nak? Kan hari ni Covid lagi kan, teruk kan? Niat sikit pun tak apa dah. Apa yang kita nak? Nasta'in itu minta pertolongan. Apa pertolongan yang kita minta? Sebab Allah Ta'ala kata, aku bagi belaka. Ketika ini, bahagian ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ialah bahagian aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, apa yang kita minta. Niatkan. Nak bercakap tak boleh niatkan. Apa kita nak? Ya Allah, selamatkan aku, isteri dan anak-anak aku, keluarga aku semua daripada Covid. Apa? Baik apa? Omicron apa? Contohnya. Niatlah apa-apa. Lepas tu kita baca Fatihah yang lain. Bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita niat yang lain pula. Niat yang lain pula. Ni minta permintaan. Tapi jangan kita hanya baca sahaja, sekadar baca sahaja. Rugi serugi-ruginya. Inilah sangat mustajab doa ketika ini, tuan-tuan. Dan yang terakhirnya ialah bila mana kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6 itu, ihdinas siratal mustaqim ni dia ada hubung kait dengan ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan yang engkau murkai, waladdallin, dan bukannya jalan orang sesat. Jadi bila kita sebut iyyaka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, juga kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Itu jalan Nabi, minan nabiyyin, jalan para nabi, wasiddiqin, jalan orang-orang yang benar, iaitu para sahabat Nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Niat dalam hati kita. Bila kita dengar tu imam baca, kita niat dalam hati kita. Ataupun kita baca sendiri pun, kita niat dalam hati kita ketika kita baca itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, bercakap dengan kita ketika itu, berbisik-bisik dengan kita, tapi kita tidak dengar. Allah Ta'ala kata apa? Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang dia minta. Beza dengan ayat yang ke-5 tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah bahagian diriku dan hambaku. Cantum. Dia beza. Ayat nombor 5, inilah bahagian diriku dan hambaku. Ayat nombor 6 dan ayat nombor 7, ini ialah bahagian hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hambaku saja. Ayat nombor 6 dan nombor 7. Itu tuan-tuan. Setakat itulah dulu pada pagi ini kuliah kita. Saya minta maaf banyak-banyak jika sekiranya ada terkasar bahasa, ada terambil masa, yang lama, minta maaf banyak-banyak, minta maaf. Jangan marah kat ustaz ni. Tak boleh marah kat ustaz. Pendek umur. Minta maaf tuan-tuan jika sekiranya ambil masa tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita semua dan berikan kekuatan kepada kita semua untuk kita dapat amalkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi. Allah selamatkanlah kami semua daripada penyakit sopak, ya Allah. Minal baras, penyakit sopak, wal junun, penyakit gila, ya Allah, wal juzam, penyakit kusta, ya Allah, wa min sa'il asqam, dan semua penyakit-penyakit yang berbahaya, berjangkit, ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, ya Allah.
Allahumma kshif anna al-bala. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada bala ya Allah, wal wabak dan wabak penyakit ya Allah, wal ghala dan segala kesusahan-kesusahan menimpa kami ya Allah. Ma la yakshifu ghairuk, tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan kami semua ini melainkan Engkau ya Allah. Allahumma kshif anna al-bala wal wabak wal ghala wa corona dan coronavirus ya Allah. Allahumma dfa'anna warfa'anna hadzal bala ya Allah, Engkau angkatkanlah bala ini ya Allah daripada kami semua ya Allah. Allahumma dfa'anna warfa'anna hadzal bala wal waba wal ghala wal marad wasyada'id wal nikam wal fitan wal mihan wal zalazil wal fahsya'il munkar ma dhahara minha wa batan bi'azzika ya jabbar ya qahhar ya qawiy muntaqim ya arhamar rahimin. Allahumma shfi maradana ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah kepada mereka ditimpa musibah ini ya Allah. Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah, dan panjangkanlah usia mereka dan beri kekuatan, kesabaran kepada mereka ya Allah. Allahumma shfi maradana anta syafi la shfa illa shifa'uk. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.